Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Jejak jalan yang berliku, membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadar di ujung dunia akan ku rembuhi segala rintangan. Biarpun rebah ku bangun sendiri, akan ku genggam. Biarpun hitam menjadi milikku. Ku mulai dengan langkah ini menuju sinaran yang abadi. Akan ku rempuhi segala rintangan. Biarpun rebah ku bangun sendiri, akan ku genggam. Biarpun hitam menjadi milikku. Ku mulai dengan langkah ini menuju sinaran yang abadi. Oh, yang abadi. Itu dia tadi persembahan Crystal membuka tirai siaran wanita hari ini dengan lagunya Memburu Impian, Sugi. Dan pastinya ramai dalam kalangan anda, penonton-penonton kita semua terus memburu impian. Baru saja memasuki hari ke-7 untuk tahun 2021 ini. Impian kita pastinya agar pandemik COVID-19 ini terus dapat dikawal. Impian juga rakan-rakan dan juga saudara-saudara kita ketika ini yang berada di negeri-negeri yang sedang teruk dilanda banjir agar segera banjir ini orang kata surut dan juga reda. Sama-sama kita doakan. Ya, betul tu Fiza. Dan kalau kita seperti yang kita semua dah tahulah, kalau kita lihat di media sosial dan mungkin di akhbar-akhbar, semalam Yang di-Pertua Agong bersama dengan permaisuri kita telah sendiri turun padang untuk bersama-sama menyantuni mangsa-mangsa banjir di Kuantan, ya Fiza. Seperti yang kita tahu, mereka berdua ni sentiasa dekat di hati rakyat, sentiasa melakukan apa yang paling orang kata yang bagus untuk rakyat. Dan semalam Yang di-Pertua Agong sendiri telah memandu meredah banjir di lebuh raya Pantai Timur dan bersama dengan Permaisuri Agong dan juga Yang Amat Mulia Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Itu dia paparan di skrin sekarang ni.
Okey, dan kalau kita dapat lihat juga ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong turut berkenan mengadakan lawatan mengejut kepada mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di 4 PPS di Maran Pahang, SMK Maran, Surau Kampung Jara, SK Kuala Sentul dan juga Masjid Asyakirin. Seri Paduka turut berkenan meluangkan masa menyantuni mangsa-mangsa banjir yang berada di PPS tersebut, menggunakan sumbangan kepada mereka bagi meringankan beban yang ditanggung. Dan apa yang menarik lagi kan, ini juga sudah menjadi kelaziman bagi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong menyinsi lengan Sugi bagi menyediakan makanan kepada mangsa banjir di negeri Pahang. Dan kali ini kita dapat juga lihat Seri Paduka Baginda telah berkenan juga berangkat ke pusat pemindahan sementara di lokasi-lokasi yang seperti dikongsikan di Kaca TV ini. Dengan kata Permaisuri masakan mereka ayam kicap halia. Sedapnya. Ada telur masin, banyak lagi menu yang disediakan oleh Permaisuri. Kalau kalau anda tidak sempat melihat video-videonya, bolehlah ke Instagram Istana Negara untuk menyaksikan gelagat mereka memasak bersama dengan mereka di pusat pemindahan sementara itu. Baik. Okey, ini juga kita nak ingatkan kepada anda semua, bagi anda yang terlibat di kawasan-kawasan banjir, peringatan ini telah pun dikongsikan oleh ramai pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga dikongsikan di laman sesawang media sosial yang mana tidak digalakkan untuk sesuka hati untuk meredah air banjir ini, kerana ada terdapat banyak perkara-perkara yang mungkin tak dapat kita jangka boleh berlaku. Ini yang juga dikongsikan, yang sempat dikongsikan oleh penerbit kita hari ini. Awas jika berniat meredah banjir, ini kerana hanya memerlukan air setinggi 12 inci untuk sebuah kereta bersaiz biasa di bawah arus deras, manakala 18 inci ke 24 inci bagi kenderaan yang lebih besar. Kalau Sugi perasan kan, di laman sesawang Instagram ataupun Facebook banyak juga perkongsian, kalau kita lihat mana ada motor di bawah arus air, ada lori dan sebagainya. Dan Sugi mungkin juga nak ingatkan sesuatu kepada penonton kita. Kalau kita baca, Fiza, setakat berita hari inilah, pagi ini, saya kira banjir semakin teruk di negeri-negeri seperti Pahang, Terengganu, Perak dan juga Kelantan. Dan apa yang menyedihkan, ada seorang pemuda berusia 19 tahun kalau tak silap saya dipercayai meninggal dunia disebabkan renjatan elektrik pada kala banjir ini. Dan ada juga keratan akhbar, saya lihat seorang lelaki ini tengah cuba menyelamatkan kerbau beliau disebabkan kandang kerbaunya termusnah akibat banjir. Banyak sebenarnya kalau dapat kita saksikan di laman sesawang media sosial kita kan, ada juga saya lihat seorang pemuda ini yang turut sama menaiki sampan menyelamatkan kucing-kucing di sekitar kawasan tempat tinggalnya. Saya kira masa inilah kita sama-sama memberi bantuan dan juga sokongan moral dan juga apa saja bantuan yang dapat kita berikan kepada sahabat-sahabat kita ataupun sebagai seorang rakyat Malaysia yang prihatin untuk sama-sama kita membantu saudara kita yang lain. Itu tentang banjir. Ya, betul tu Fiza. Hari ini. Ya, hari ini topik kita hari ini adalah satu topik yang amat crucial bagi saya kira. Banyak persoalan yang diwujud dalam fikiran kita apabila kita menyebut perkataan vaksin. Banyak perbincangan yang masih lagi berlaku, sama ada di media sosial secara antarabangsa. Masing-masing ada pendapat mereka sama ada kita perlukan vaksin, terutamanya vaksin COVID-19 ini ataupun tidak. Mungkin anda di rumah ada pendapat anda sendiri. Adakah COVID vaksin ini perlu saya ambil? Adakah keberkesanannya boleh saya percayai? Adakah ia akan memberikan impak negatif pada kesihatan saya setelah saya ambil vaksin COVID-19 ini? Ya, jadi mungkin anda boleh ke Facebook WHI untuk kongsikan pendapat anda ya ataupun tidak untuk vaksin COVID-19. Betul. Dan kalau boleh juga kita kongsikan antara rakyat Malaysia yang telah pun mendapat suntikan vaksin COVID-19 ini, antaranya adalah Dr. Amalina yang berada di United Kingdom. Dan kalau kita dapat melalui pembacaan juga, banyak juga perkongsian yang bermanfaat telah pun dikongsikan oleh Dr. Amalina, sebab ada banyak macam-macam persoalan. Ada chip dimasukkan. Ada orang kata betul ke doktor, ada chip yang dimasukkan ke dalam vaksin COVID ini. Dan jawapan Dr. Amalina pula mengatakan bahawa jarum yang dimasukkan itu terlalu kecil untuk kita masukkan chip. Malahan dengan penggunaan media sosial ataupun penggunaan telefon pintar juga boleh mengesan di mana lokasi seseorang individu itu berada. Dan ada macam-macam persoalan yang telah pun dikongsikan dan jawapan yang telah pun diberikan oleh Dr. Amalina. Dan hari ini kita nak berbicara tentang topik vaksin ini bersama dengan seorang pakar kita di studio sebentar lagi. Kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini.
wanita hari ini. Vaksin mengandungi antigen yang diperoleh daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Berdasarkan pengalaman keberhasilan dari program pembasmian cacar pada tahun 1974, WHO mengadakan program mengembangkan imunisasi yang pada awalnya EPI bertujuan menjamin agar semua anak-anak menerima vaksin untuk melindungi mereka. Pada hari ini, kebanyakan vaksin adalah dalam bentuk kombinasi, iaitu beberapa jenis vaksin yang digabungkan dalam satu suntikan agar kanak-kanak mendapat perlindungan terhadap beberapa jenis penyakit dengan satu suntikan. Ia menjadikan pemberian vaksin lebih praktikal dan kurang menyakitkan. Pandemik COVID-19 memberi impak yang besar terhadap sistem kesihatan global. Terbaru, berita penemuan vaksin COVID-19 memberi kelegaan kepada semua orang di dunia termasuk Malaysia. Biarpun ada sesetengah pihak yang masih meragui keberkesanannya, namun kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menegaskan vaksin COVID-19 yang akan diguna pakai tidak memberi kesan sampingan memudaratkan kepada kesihatan untuk jangka masa panjang. Bagaimana cara untuk mendidik masyarakat agar lebih memahami keperluan dan kepentingan vaksin ini? Apakah pula cara terbaik dalam memberi pendedahan dan menyalurkan maklumat yang tepat berkaitan vaksin bagi meyakinkan dan membuang keraguan masyarakat? Itu dia sedikit laporan yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Vaksin bukanlah satu topik yang baru tetapi sekarang ni banyak diperbincangkan. Mungkin disebabkan COVID, tapi hari ini kami nak memberikan anda pendekatan, pencerahan mengenai vaksin itu sendiri. Fiza, kalau kita tahu vaksin ni diambil sebagai pencegahan untuk memperbaiki apa yang dilalui oleh badan kita sendiri. Dan mungkin Fiza ada sesuatu yang ingin dikongsikan juga. Fakta menarik ya. Ini fakta yang melalui pembacaan lah kan. Ini kalau sebenarnya kalau kita cakap tentang perkataan vaksin itu sendiri sebenarnya diambil daripada perkataan Latin vaccinus yang membawa maksud berkenaan dengan lembu. Ia bermula pada tahun 1796 apabila Dr. Edward Jenner mendapati seorang gadis pemerah susu lembu yang pernah dijangkiti cacar menderita akibat jangkitan cacar lembu. Dan kemudian beliau menjalankan penyelidikan dengan mengambil beberapa titis cecair daripada jangkitan cacar lembu, disuntik ke tangan seorang budak lelaki yang sihat. Selepas 6 minggu, budak lelaki tersebut dipanggil semula dan disuntik dengan cecair dari penyakit cacar, tetapi budak lelaki tersebut sihat dan tidak dijangkiti penyakit cacar. Jadi Sugi, inilah hasil penemuannya telah berjaya menghapuskan penyakit cacar yang telah membunuh jutaan rakyat Eropah, terutama sekali kanak-kanak. Jadi itu adalah antara prinsip penting dalam imunisasi yang telah pun diteruskan sejak daripada abad ke-17 lagi. Wow, 1796 ya. Menarik fakta itu. Baik, doktor dekat sebelah Fiza sebenarnya dah pun menarik juga. Okey, baik. Kami nak memperkenalkan doktor di studio hari ini iaitu Dr. Sakina Sulong selaku pakar perubatan keluarga. Selamat datang doktor. Terima kasih. Alhamdulillah. Doktor juga ahli M3 di Facebook Ya, betul. Yang mana doktor membantu kadang-kadang ada dalam kalangan netizen ataupun kalangan masyarakat ni yang suka tanya doktor Google tapi ini doktor sebenar yang akan membantu menjawab sebarang keraguan di laman media sosial. Okey doktor, hari ini kita nak cakap tentang vaksin Sugi. Kalau kita cakap tentang vaksin ni, kebiasaannya imunisasi ataupun vaksin ni kita tahu seringkali diberikan kepada kanak-kanak ataupun anak-anak kita. Jadi bagi ibu-ibu yang ada anak kecil, dia memang akan sentiasa tahu dan orang putih kata up to date lah tentang apa vaksin-vaksin yang diperlukan. Tetapi secara keseluruhannya, secara ringkasnya, seluruh masyarakat apa yang kita perlu faham dan tahu tentang vaksin ini doktor? Okey, menarik sebab Fiza sebut tentang sejarah just now. Sebab vaksin ni dah wujud dah lama dah. Even sebelum Dr. Edward Jenner memulakan uji kajinya, sebenarnya teknik varikulasi vaksin ni masa tu dia disebut sebagai inoculation.
telah dibawa daripada zaman Khalifah Uthmaniyah di Turki, dibawa oleh seorang pembesar British pada masa itu, iaitu Lady Mary Montagu. Dia bawa ke Eropah dan memperkenalkan taktik inokulasi untuk melindungi badan daripada jangkitan smallpox pada masa itu. Penyakit smallpox. Jadi dia dapati bila disuntik lesion ataupun lesion daripada smallpox tu disuntik pada orang yang sihat, bila orang yang sihat tu terdedah kepada penyakit smallpox, dia tidak dijangkiti. Itu memang telah didapati pada kita kata berabad-abad lamanya. Dan kemudian dipermodernkan oleh Dr. Edward Jenner. Jadi vaksin ini telah wujud di dunia dah lama. Dan di Malaysia dia wujud sebenarnya zaman sekitar sebelum merdeka, 1956. Vaksin BCG memang dah lama diperkenalkan. Dan smallpox tahun 1970-an. Masa tu kita panggil tanam cacah. Pernah dengar tak tanam cacah? Pernah dengar. So tanam cacah, I think Sugi maybe you tak pernah dengar. Sebab tu saya cakap. Okey. Sugi belum. Sugi kecil lagi. Pak Tumor. Tak apa Fiza, we belong to the same. Okay, so tanam cacah apa yang berlaku ialah ia sebenarnya mengaruh sistem badan kita di mana satu antigen ataupun kuman ataupun virus dimasukkan dalam badan kita untuk mengaktifkan sistem pertahanan badan kita supaya ada sel memori yang akan kenal ini satu kuman yang jahat. Dan kemudian ia akan menghasilkan dan mengaktifkan sistem pertahanan badan yang lain, sel limfosit, makrofag untuk menyerang antigen ataupun virus tersebut. So ia adalah khusus bagi kuman tersebut. Dan sel memori ini akan kekal dalam badan kita. Jadi vaksin yang sekarang yang ada dekat dunia ni, dia yang kita gunakan di negara kita, dia sama ada mengandungi virus yang dilemahkan. Contohnya vaksin untuk BCG, tuberculosis ataupun vaksin untuk measles. Ini mengandungi virus yang dilemahkan. Ataupun ia mengandungi virus yang dah mati. Contoh ini vaksin untuk polio. Atau ia mengandungi sebahagian ataupun protein daripada vaksin tu. Maksudnya vaksin tu tak ada. Kaki dia je mungkin ada. Struktur proteinnya sahaja. Ini dalam vaksin hepatitis. Ini adalah teknologi pembikinan vaksin. So, bila ia dimasukkan dalam badan kanak-kanak ni, badan kanak-kanak itu secara aktif akan menghasilkan mengaktifkan sistem pertahanan badan mereka. Jadi next time sekiranya berlaku jangkitan kuman sekali lagi, apa yang berlaku ialah mula-mula dia dah dapat vaksin katakan pada umur dia 8 bulan. Contohnya lah. Kemudian katakan pada umurnya 2 tahun atau 3 tahun dia dapat jangkitan kuman yang sama. Pada masa tu tubuh dia telah bersedia. Sel memori yang dah memang wujud, dia akan cakap, I know this guy. This is the bad guy. Let's attack him. So semua sistem imunisasi badan akan diaktifkan untuk menyerang antigen tu. Baik. Penerangan yang saya kira cukup mudah untuk difahami. Bila doktor tengah terangkan dalam fikiran saya macam ada kartun. Ada bad guy, good guy, attack. Kaki. Betul kan? Baik doktor. Doktor memang dah orang kata beri penerangan yang sememangnya mudah. Dan seperti yang Fiza katakan, kita sentiasa kaitkan vaksin dengan anak-anak, kanak-kanak kecil sahaja. Mungkin yang dewasa ni, kita bukannya orang berilmu sains sangat. Jadi mungkin kita kurang ilmu sains dan persoalannya adalah seringkali vaksin dikaitkan dengan kebaikan saja. Adakah vaksin ini mempunyai kelemahan juga yang perlu saya tahu? Ya, memang betul. Ada kelemahan. Kelemahannya ialah pertama, ia khusus untuk penyakit tersebut. Contoh, let's say katakan saya ambil vaksin untuk polio. Ia hanya berguna untuk kuman polio. So tak boleh cakap, kalau saya ambil vaksin polio, saya akan kebal terhadap semua penyakit. That is not true. So kedua, vaksin ini dia ada kesan sampingan yang boleh berlaku. Contoh yang paling kerap berlaku ialah sakit. Siapa yang tak sakit bila kena suntik? Tambah-tambah kalau budak kecil memang dia akan menangis, sakit. Itu yang paling kerap berlaku. Kedua, merah tempat suntikan. Ketiga, demam. Selalunya demam ni berlaku akibat sistem pertahanan badan diaktifkan. So bayi tu mungkin boleh demam. Dan selalunya demam dia 1 atau 2 hari je. Selalu tak berpanjangan. Dan
sangat-sangat kita kata jarang berlaku anaphylactic shock ataupun sangat kita kata di mana alergik yang sangat teruk. Faham. Itu boleh berlaku. Okey. So seandainya kanak-kanak itu dikenal pasti, you tak takkan tahu you alergik untuk sesuatu melainkan you dah try. Bila you dah try dan berlaku alergik, doktor akan mengesan perkara tersebut dan kanak-kanak itu dinasihatkan untuk tidak mendapat suntikan vaksinasi yang khusus untuk yang samalah di masa hadapan. Okey, faham. Dan saya kira ini juga mungkin menjadi persoalan ramai dalam kalangan masyarakat kita. Apatah lagi bila kita berhadapan dengan pandemik global COVID-19 ini. Ini satu perkara yang memberi kejutan juga kepada sistem kesihatan dunia dan juga global. Apabila kita diberitahu berita gembira tentang penemuan vaksin COVID-19 ini, ada pro dan juga kontranya. Ada pihak yang gembira tapi dalam masa yang sama ada pihak yang masih lagi menolak dan meragui tentang keberkesanan vaksin COVID-19 ini. Apatah lagi bila melalui pembacaan. Sebelum ni orang tak baca, doktor. Sekarang orang pun semua mulalah membaca kan. Vaksin ini ada vaksin yang dibuat daripada virus, ada vaksin yang dibuat daripada bakteria. Kalau perkara-perkara ini dan benda-benda ini disuntik masuk ke badan kita, adakah ia akan memberi kesan sampingan, kesan jangka masa panjang ataupun adakah ini sebenarnya satu konspirasi? Ini yang sering kali kita baca kan. Jadi macam mana kita nak beritahu kepada penonton-penonton kita bagaimana sebenarnya pentingnya juga vaksin ini dalam membantu mengurangkan pandemik COVID-19 ini? Okey. Daripada awal bila COVID mula dilaporkan pada bulan Disember 2019 dan sekarang dah setahun lebih 13 bulan kita menghadapi COVID, seluruh dunia menghadapi COVID ya. Saya nak you all berhenti sejenak dan perhatikan, inilah wabak yang boleh berlaku tanpa vaksin. Di mana suatu masa dahulu, semasa yang seperti yang saya sebut tadi, pernah smallpox pernah berlaku melanda seluruh dunia. Masa tu benua-benua yang terjejas ialah benua Eropah. Ya. Tapi masa tu tiada pergerakan manusia secara global. Saya tak pernah pergi Europe. Pada masa itulah contohnya mak-mak kita tak pernah pergi Europe. Jadi wabak tu mungkin tertumpu pada satu tempat saja. Tapi apabila zaman COVID ni, semua orang bergerak di mana-mana. Kalau kita buka je pintu sempadan negara kita, I'm sure the condition would be lagi teruk. Okey, baik. Inilah keadaan sesuatu wabak boleh berlaku kerana ini melibatkan penyakit jangkitan yang berjangkit melalui udara. The moment you bercakap dengan seseorang yang telah dijangkiti, you mempunyai risiko untuk dijangkiti walaupun dengan hanya berada dalam satu bilik yang sama. Baik. Itulah betapa mudahnya ia dijangkiti. Jadi bagaimana pemahaman masyarakat kita, mereka perlu tahu tentang kepentingan vaksin ini? Ya, sebenarnya saya rasa tanpa vaksin inilah kesusahan kita. Kita nak pergi berjalan tak boleh. Kita nak bercuti pun tak boleh. Inilah kesusahan yang kita terpaksa hadapi kerana nak mengurangkan kejadian ataupun wabak yang sebenarnya dah membunuh lebih 1.7 juta manusia seluruh dunia. Jadi kita perlukan vaksin. Vaksin ni gunanya ialah untuk mencegah, melatih you punya body, melatih you punya badan untuk develop sendiri pertahanan badan you menyerang jangkitan COVID tu seandainya you dapat jangkitan. Okey, baik. Dan seperti Doktor lagi nak saya sambung rasa dengan? mungkin ada kerisauan kerisauan orang kata tentang side effect. Satu benda yang you kena ingat ialah kita ada teknologi yang terbaru mRNA. Saya rasa mungkin bila sesuatu orang kata tak kenal maka tak cinta. You never heard about it. So you rasa takut, you rasa sangsi. Tapi bagi kami orang sains ni, kami lebih takut dengan kesan COVID sebab kami dah nampak kesan COVID. Dia membunuh. Dan kalau dia tak bunuh, kalau kita kata pesakit yang survive, dia akan boleh mempunyai komplikasi. Jantung dia punya paru-paru mungkin tak sekuat dulu. Dia mungkin rasa lemah, nak exercise tak macam dulu. Things like this yang saintis, yang doktor nampak. Kesan-kesan akibat COVID. Dan juga pada masa jangka masa panjang kita tak tahu COVID ni macam mana sebab ini kuman yang baru. Baru setahun kita jumpa. Muda lagi. Yes, sangat muda. Sama ada ia boleh menjejaskan bayi dalam kandungan, that is yet to be determined. Yes. Tapi so kita ada dua pilihan. Kalau kita tak nak cuba vaksin, what the choice we have? Kalau kita bandingkan, saya suka Fiza sebut pasal sejarah. Sebab I'm sure
kalau Edward Jenner memikirkan tentang side effect perbuatan dia Risiko tu. memberi vaksin pada seorang kanak-kanak. Saya ingat nama dia James. Ya, umur dia 8 tahun. Kalau dia memikirkan, kan jadi budak ni mati kan apa kan? Yes, dan teknologi tu takkan diguna pakai. Jadi untuk kita mencuba ataupun orang kata to gain some, you need to lose some. Inilah percubaan yang harus kita lakukan juga, Sugi. Dan saya kira apa yang doktor terangkan tadi adalah bagi mereka yang mungkin sedang fikirkan kajian bagi vaksin COVID-19 ni masih lagi di peringkat awal. Betul ke saya boleh mempercayai vaksin itu? Jadi apa yang doktor terangkan mungkin boleh memberikan pencerahan serba sedikit lah ya doktor. Baik, saya ada soalan yang cukup menarik buat doktor selepas ini, tapi kami nak dengarkan dahulu apakah pendapat orang ramai di luar sana mengenai vaksin. Silakan. Bagi saya, vaksin ni adalah untuk menghalang benda ataupun sakit yang lagi teruk pada masa akan datang. Sebab apa yang saya belajar, vaksin ni adalah macam dia bagi imun kuat, bagi antibody supaya kita punya immune system tu lagi kuat untuk melawan sakit pada masa akan datang. Ini adalah untuk membantu kerajaan dan Kementerian Kesihatan dan juga untuk menyekat virus COVID-19 ini daripada terus merebak supaya kita boleh hidup seperti biasa, seperti tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya. Okey, bagi pendapat saya, vaksin itu penting sebab ia mampu untuk membina daya ketahanan badan yang lebih kuat dan pada masa yang sama dapat membina antibody kepada individu tersebut supaya individu tersebut tidak mudah untuk dijangkiti dengan penyakit berjangkit misalnya. Vaksin ni pada saya mereka adalah golongan-golongan yang kurang terdedah ataupun tidak mahu terdedah dengan perkara-perkara yang luar daripada keselesaan mereka. Okey, first of all saya hormat keputusan mereka sebab mereka juga ada hak untuk memilih untuk tidak mengambil vaksin. Tetapi pada masa yang sama mereka juga harus tahu bahawa ini adalah satu tanggungjawab kita bersama. Jika anda memilih untuk tidak mengambil vaksin, anda seolah-olah merelakan diri untuk menyebarkan penyakit-penyakit yang anda bawa jika anda adalah pembawa. Okey, dan mereka juga harus tahu bahawa pentingnya pengambilan vaksin ini supaya kita dapat membendung penyakit ini, supaya kita dapat mengawal sesuatu penyakit tersebut. Betul, saya setuju dengan apa yang awak katakan tadi itu. Ya, kita harus tahu betapa pentingnya vaksin ni untuk kita membantu membendung penyakit ini. Baik, doktor, kita sebagai orang awam, apa yang kita sering kali boleh lakukan adalah baca, melihat video, begitu sahaja kita dapat ilmu mengenai vaccination dan sebagainya. Tapi mungkin doktor boleh terangkan juga, ada orang berpendapat yang risiko vaksin ini lebih besar daripada virus itu sendiri. Apatah lagi apabila ada berita keluar yang seorang jururawat di Portugal tiba-tiba meninggal dunia setelah mendapat suntikan vaksin ini. Mungkin doktor boleh terangkan. Okey, di zaman sekarang saya tertarik ada seorang kawan saya memperkenalkan dia menyebut satu istilah yang dinamakan infodemik. Sekarang ni bukan je ada pandemik, infodemik pun ada. Maksudnya kebanjiran info-info ataupun maklumat di luar sana yang tanpa batasan. Jadi kadang-kadang sesuatu ilmu ataupun sesuatu maklumat yang sampai pada kita tu kita kena pandai tapis. Contoh macam yang kata berita, asalnya dulu ada satu berita nurse pengsan lepas kena bagi vaksin. Tapi sebenarnya bila nurse tu pengsan, kita kena tengok je apa punca dia. Mungkin dia baru habis daripada late night shift, sangat penat, ataupun mungkin dia ada vasovagal attack. Bila you terlampau takut, you boleh pengsan. It's not necessarily due to the vaccine itself. Untuk kes yang jururawat di Portugal, di Portugis yang dikatakan meninggal sebab vaksin, saya minta semua bersabar dulu sebab saya difahamkan nurse tu mayatnya terpaksa dilakukan postmortem untuk menentukan punca kematian. Walaupun ia berlaku selepas vaksin diberikan, kita harus memastikan adakah ia ada punca lain. Sebab saya difahamkan nurse jururawat tu bekerja di unit kanser, di ward kanser. Adakah
dia mempunyai sebarang masalah kesihatan sebelum tu. Jadi perkara-perkara ni kita kena tengok dulu sebelum kita membuat rumusan. So saya minta pada semua kena berhati-hati sebab bila kita mendengar berita semacam ni kita ingat ini disebabkan oleh vaksin. Tapi bagi kami pihak perubatan kami akan tunggu dulu tengok postmortem. Apa finding daripada postmortem, daripada laporan medical jururawat ni. Adakah betul kematian ini berpunca daripada vaksin? Dan kita harus ingat dalam pembikinan vaksin, penemuan sesuatu vaksin, dia akan menjalani 4 peringkat kajian. 4 peringkat kajian. Peringkat pertama selalunya dalam kita kata makmal. Ya. Peringkat kedua juga di dalam makmal tapi mungkin diuji pada haiwan. Peringkat ketiga ia akan diuji pada manusia. Ya, mula-mula manusia yang dalam bilangan yang kecil. Katakan 10,000 orang, ya, tak ramai. Kemudian peringkat yang seterusnya dia akan diuji pada berpuluh-puluh dan beratus-ratus ribu orang. So data tu dah ada. Dan sebelum vaksin dibawa masuk ke Malaysia, data-data ini akan dihantar oleh pengeluar vaksin tu kepada KKM untuk dilihat oleh satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh pakar-pakar seramai 11 orang. Jadi mereka akan tengok keselamatan vaksin ni. Data-data yang ada. Sebab itu setiap perkara yang berlaku selepas individu itu disuntik akan dicatatkan dan direkodkan. Pensan. Dan kemudian akan dikatakan jururawat tu kata pensan. Okey, pensan sebab apa? Adakah betul sebab vaksin atau ada punca lain? So semua itu akan dicatat. Dan seandainya berlaku kematian ia harus diisytiharkan. Seperti laporan yang kita baca tentang laporan vaksin yang dikeluarkan, ada berapa peratus ataupun jumlah kematian disebabkan oleh vaksin tersebut. Dan saya kira macam doktor katakan tadi, infodemik. Ini terlalu apabila kita suka menyebarkan ataupun membaca maklumat tanpa kita tahu kesahihannya. Dan ini juga mungkin ada banyak memberi kesan dan juga impak kepada masyarakat kita ataupun menjadikan mereka ini menjadi lebih takut untuk mendapatkan vaksin ini. Tetapi ini juga kita nak kongsi tentang ada juga segelintir ataupun setengah golongan ini yang sangat-sangat anti-vaksin. Bukan saja vaksin COVID-19 ini, tetapi apa saja vaksin yang dikeluarkan, ada macam-macam perkara yang mereka kongsikan. Katanya konspirasi lah, ada chip lah, membahayakan lah, macam-macam lagi. Doktor, bagaimana kita nak mendidik masyarakat kita bahawa apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan untuk keperluan peribadi, tapi ia untuk kesejahteraan sejagat insan-insan di sekeliling kita. Betul. Okey. Itulah bila infodemik yang keterlaluan di media sosial terutamanya, sebab rakyat Malaysia ni sangat depend ataupun bergantung pada maklumat di media sosial, terutamanya Facebook. So apa saja yang ada diwar-warkan di Facebook, masyarakat kita cepat dapat. Okey, sama ada yang betul, yang sahih ataupun yang tidak sahih. Semua itu tersebar dengan cepat. Jadi saya nak ingatkan pada ibu bapa lah, sebenarnya kita telah menikmati keadaan kita pada hari ini. Kita dapat nikmat kesihatan di mana kita tidak melihat lagi wabak yang satu masa dahulu seperti yang saya sebut tadi, smallpox. Smallpox berjaya dihapuskan daripada muka bumi pada tahun 1980. Selepas tahun 1980, WHO mengisytiharkan tiada lagi wabak smallpox. Dengan penemuan vaksin. Ya, dengan penemuan vaksin. Ya. Kemudian kita berjaya menurunkan jangkitan-jangkitan yang lain. Contoh polio. Selama 27 tahun Malaysia tidak ada kes polio pun. Zero. Ya. Tapi pada tahun 2019 kita ada satu kes. Kita ada satu kes di Sabah. So itu menunjukkan kebaikan vaksin. Kita menikmati apa yang telah nenek moyang kita, apa yang ibu bapa kita usahakan satu masa dahulu. Saya ingat di surat beranak saya ada tertulis arahan kepada ibu bapa untuk membawa anak ke klinik untuk menerima tanam cacah. That show how old I am. Okay. Arahan untuk tanam cacah. Kalau tidak
didenda RM200. Pada masa tu RM200 adalah satu nilai yang besar. Okey, baik. Sugi, maafkan saya mencelah doktor, sebelum kita Ya. nak menutup perbincangan kita pada hari ini. Ini juga menjadi persoalan kerusingan ramai dalam kalangan penonton-penonton kita dan juga masyarakat kita. Kalau vaksin ini akan sampai pada Februari nanti insya-Allah di Malaysia dan akan diberikan kepada rakyat Malaysia, siapa sebenarnya golongan yang dibolehkan ataupun boleh untuk menerima suntikan vaksin ini dan siapa pula yang tidak boleh ataupun mungkin golongan yang berisikolah untuk mendapatkan vaksin ini? Sepanjang apa yang saya tahu, tiada arahan yang mengatakan wajib semua orang kena ambil vaksin COVID ni kan. Cuma kita punya sasaran, kerajaan kita mensasarkan lebih 85% daripada populasi. Mengikut kenyataan Perdana Menteri kita, ada menyebut golongan yang akan diutamakan ialah frontliners, frontliner, jururawat, doktor dan pengamal perubatan lah. Kedua ialah golongan yang mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Ini adalah golongan yang dikira berisiko. Warga emas, mereka pun akan mendapat keutamaan. Yang tidak boleh mendapat vaksin COVID ialah kalau mengikut vaksin keluaran Pfizer, ia tidak diuji pada individu yang berumur bawah 18. So jadi ia tidak boleh diberi untuk individu bawah 18 tahun. Tapi kita harap dengan lebih ramai masyarakat kita yang mendapat vaksin, bila katakan okey, you dapat vaksin, Fiza dapat vaksin, Sugi kalau tak dapat vaksin pun sekurang-kurangnya saya tidak akan bila saya dapat jangkitan, saya tak akan menyebarkan kepada Sugi. Sugi akan terlindung walaupun dia tak dapat vaksin. Adakah itu dinamakan sebagai imunisasi kelompok tu? Herd immunity. Yes. Dan mungkin doktor dah terangkan yang kajian yang dilakukan telah pun melalui 4 fasa. Tapi mungkin ramai lagi yang berpendapat kajian masih lagi di peringkat awal, saya masih meragui keberkesanan vaksin itu sendiri. Dan mungkin di sini doktor boleh sekali lagi tekankanlah bagi mereka yang masih lagi mempunyai kekeliruan, keraguan, apa yang perlu mereka fahami bukan sahaja mengenai vaksin COVID-19 ni, tetapi mengenai vaksin secara amnya. Okey. Vaksin dihasilkan untuk mencegah penyakit. Dia bukan untuk merawat. Dan teknologi vaksin yang ada actually telah wujud daripada bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang lampau. Tapi dalam COVID, ya kita beberapa vaksin COVID menggunakan teknologi baru iaitu mRNA. Dan ia telah melalui kita kata fasa kajian yang saya telah sebutkan tadi. Ya, sekarang kita telah pun selesai dengan fasa kajian keempat, ya, dan kita sekarang buat active surveillance. Maksudnya apabila individu itu menerima vaksin yang baru, ia masih dalam peringkat pemantauan. Maksudnya apapun yang berlaku, doktor, pihak pengeluar vaksin harus memantau apa-apa masalah yang berlaku. Sekarang ni you kena timbangkan who you are going to believe to. If your health provider you are going to believe, then please be with us so that we want to protect you and also your family. We want to protect ourselves too. Sebab tu frontliner yang akan dapat dulu. So frontliner yang akan ambil risiko tu dulu. Because that show how much we trust in that science, apa kita kata teknologi pembikinan vaksin. Saya kira ini juga menjawab persoalan rakan-rakan kita di Facebook yang banyak bertanya soalan ataupun mungkin meninggalkan komen-komen di Facebook yang mana barisan-barisan hadapan termasuk doktor-doktor yang akan mengambil risiko untuk mencuba vaksin ini dahulu. Pesanan ringkas, secara ringkas ni kepada semua penonton-penonton kita tentang apa yang mereka perlu tahu tentang topik yang kita bawakan hari ini, doktor. Okey, saya bersyukur. Saya rasa saya bersyukur sebab kenapa vaksin itu datang? Kerana ada hikmahnya, sebab ia mungkin menunjukkan keadaan kepada kita how the world would be without a vaccine. Okey, baik. Seperti yang doktor katakan, memang infonya banyak di luar sana, tapi kita harus pandai bijak dalam menapis apa yang perlu kita ambil sahaja. Janganlah kita percaya semuanya secara membuta-tuli, kan? Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sakinah Sulong. Terima kasih doktor, sebab sebenarnya saya sendiri banyak yang saya belajar hari ini. Saya memang dengar macam doktor dengar bercerita je tadi. Dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh doktor datang dari jauh, dari Johor hari ini dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda semua penonton-penonton wanita hari ini. Kalau nak dapatkan maklumat, pastikan anda dapat maklumat yang sahih dan daripada mereka yang lebih pakar dan juga bertauliah. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti ada pelbagai lagi paparan dan pengisian menarik nak terus kami kongsikan kepada anda. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Abang pilih yang mana?
Perawan atau janda, janda lebih menawan, janda lebih menggoda. Datuk pilih yang mana? Saya nak pilih yang janda lah. Awak? Okey. Saya status rahsia. Rahsia. Okey, Datuk. Terima kasih. Selamat kembali ke Wanita Hari ini. Ya, semestinya saya akan kembali sebab ada lagi Fiza Sarjahan ni. Saya dah 12 tahun kat orang kata jual produk ni. Dah orang kata dah hujung-hujung ni masih bersama dengan Fiza Sarjahan Alhamdulillah. lagi. Dan muka saya maintain cantik, badan macam nak dara. Alhamdulillah. Dan mestinya wanita-wanita hari ini nak cantik, nak menawan, awet muda. Kamu Fiza kan? Dan produk jus perawan ni dah berada di pasar lebih daripada 10 tahun. Jadi kepada kak-long makcik-makcik masih ingat lagi muka saya yang handsome. Korang jangan lupa dapatkan produk daripada D-Herb yang boleh dapati di semua farmasi, kedai jamu, dekat pasar malam dan ejen-ejen kami seluruh Malaysia. Dan di bawah ini nombor telefon saya, iaitu cawangan kami di franchise kami itu di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Anda boleh dapatkan nombor telefonnya 0116568383. Fiza. Ya. Datuk, Ya. saya nak tanya, Ya. apa kehebatan dan kebaikan yang terdapat dalam jus perawan ni? Sebab bila Datuk muncul hari ini, mungkin dah mengubat rindu peminat-peminat Datuk. Ya, kelak ke peminat aku penyanyi Fiza. Aku je kosmetik je. Okeylah Fiza. Memang rindu tapi kalau anda tengok ya, Fiza Sarjahan makin cantik, isteri saya makin cantik. Rahsianya, tentulah isteri saya menggunakan jus perawan gold ni. Dan InsyaAllah ya, kepada anak-anak yang menggunakan jus perawan ni, tindak balas dia kita akan lebih bersemangat. Dekat TV ni klip macam-macam. Jadi kita kena klip manja-manja je. Jadi kalau anda nak kekal bertenaga, nak awet muda, orang kata masalah wanita ni korang faham-faham je lah ya. Terutamanya Fiza bila dah mengandung, bila dah beranak banyak, so macam-macam masalah. Betul tak? Jadi kalau anda guna insyaAllah yang mana orang kata kusam, dia akan ceria. Yang mana jatuh, dia akan ternaik. Yang mana tak berseri, dia akan berseri-seri. Dan yang paling penting, harganya berpatutan Fiza. Biasa kalau orang keluar TV ni harga ratus-ratus. Tapi sebenarnya, D-Herb Holdings Sdn Bhd ni hanya menjual produk ini hanya berharga RM39 sahaja. Dan dekat dalam ni, kita juga dah mengupgrade kita punya formula, iaitu pencuci wanita yang dia ada scrub. Jadi bila dia mencuci, bahagian-bahagian yang orang kata yang rahsia lah, kita boleh cerita kat sini, faham dia lah pencuci ni, dia boleh mencerahkan, menganjalkan, dan yang paling penting ya, dalam dia ada pH 35 yang boleh menjadikan anda lebih orang kata harum, sejuk. Bila kita cuci tu kan sejuk aja. Dan yang paling penting sebenarnya, harga yang ditawarkan amat berpatutan hanya RM19.90 sahaja. Dapat Fiza saya dah berdebar tak kan TV. Datuk kan? Berdebar. Tapi Datuk, kalau kita lihat dekat depan ni ada 3 jenis produk. Ini kita lihat ni perawan gold. Mungkin Datuk boleh kongsikan apakah ini perawan gold tu sebenarnya? Okey, perawan gold ni adalah makanan yang diperlukan oleh wanita daripada anak dara sampailah mak dara. Sebab dalam jus perawan gold ni dia ada lebih daripada 30 jenis herbal. Antaranya kita ada Pure Murafika, kita ada Manjakani, kurma dan Fiza. Kita mendapat pilihan halal daripada JAKIM Malaysia. Jadi kepada anda kat luar sana, ni dah 3 minit ni, saya nak share kepada anda. Kalau anda sayang suami anda nak kelihatan muda, nak awet muda, jangan lupa dapatkan perawan gold yang berharga RM39 di kedai kosmetik atau kedai jamu seluruh Malaysia. Sebab bukan apa Fiza. Kadang-kadang kata habis-habis sebab laku sangat. Jadi jangan orang kata pilih orang kata jenama lain. Jenama D-Herb yang telah bertahan lebih daripada 10 tahun. Dan anda dapatkan, anda boleh datang di butik kami di Malawati Mall dan juga Ion Big Bukit Tinggi. Kelas masuk mall lah kita. Kat Kelang, Bukit Tinggi. Ya, dan kepada anda Fiza, saya tak nak bagi saya cakap banyak sebab bayar mahal ni. Betul, tapi nak tanya ni perawan herbal feminine foam belum terangkan. Belum. Baik awak ingatkan saya. Terima kasih Fiza. Fiza memang hebat. Okey, perawan yang foam ni, you all picture macam ni, tengok. Kita zoom sikit. Dia terus keluar buih. Okey. Dan sebelum kita nak akhirkan kita punya program ni lah, kita ada nak masa lagi? Ada masa sikit. Kita gosok, insya-Allah ya, yang mana bau hapak, yang mana berbau, insya-Allah akan jadi harum. Yang mana kata gatal-gatal yang berbau, masuklah wanita ni dengan masalah keputihan lagi, dengan masalah letih-letih lagi, siang dia kerja, malam lagi jaga anak, lepas tu jaga suami dia. Jadi bila anda guna jus perawan ni, insya-Allah segala masalah itu boleh membantu anda menjadi lebih muda lagi. Okey, satu soalan lagi nak tanya. Boleh? Okey, yang ini kita tengok ada perawan herbal feminine foam. Yang ini pula ada scrub. Adakah ia boleh digunakan sekali ataupun macam mana tu Datuk? Ya, Fiza ni memang bagus. Tak ada dalam skrip ditanya saya soalan macam tu. Okey Fiza, sebenarnya Fiza tu soalan bagus. Dia boleh digunakan dua-dua. Kalau macam you all rasa you all punya tu banyak daki, faham je lah ya, guna yang scrub. Kalau rasa nak menganjal, nak mencerah, guna yang foam. Sebab kadang-kadang orang tak suka nak goncong-goncong keluar buih. Ini terus dipicit dia keluar buih. Harga sama, tak mahal ya, RM19.90 yang dia punya foam ni RM35. Jadi tunggu apa lagi? Sambil tu saya nak promote sikit, saya nak buat makanan maklum musim-musim Covid ni kan.
kosmetik orang kata orang beli juga, tapi makanan lagi perlu. Ini saya dah bawakan ni sambil-sambil tu. Kita punya sup Jolo kita. Saya yang masak sendiri. Wah. Harga tak mahal ya. Harga hanya RM16.90. Saya mencari ejen seluruh Malaysia. Hanya 20 orang saja. WhatsApp nombor telefon yang tertera kat bawah. Kalau nak menjana pendapatan, nak cari duit kat long-kat long, kita keluar TV ni bukan senang tau. Bayar RM10,000. Jadi korang tengok jenama kami dah bertahan lama. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi sekarang, saya akan balas satu-satu nombor telefon anda. Nombor telefon saya, Fiza. Ya. Ulang balik Fiza. 011 656-28383. Okey, Datuk, kita nak sekali lagi kongsikan kepada penonton-penonton yang mungkin takut terlepas pandang nak beli produk-produk Datuk ni. Di mana dan bagaimana caranya? Terima kasih Fiza. Sebenarnya kan saya teruja dengan wanita hari ini sebab masih setia menggunakan produk kita. Nak dapatkannya korang boleh pergi kedai jamu seluruh Malaysia, farmasi, dan ingat ya, jenama kami telah bertahan selama 10 tahun dan masih kekal relevan sampai sekarang, dan dapatkan ejen kami dan mendapat pinjaman halal daripada JAKIM Malaysia. Jenama lain kita tidak pastilah, tapi bila keluar TV ni macam-macam nak minta kelulusan tu, minta kelulusan ni. Betul. Jadi memang bagus, memang terbaik. Jadi tunggu apa lagi? Ingat, produk kita terlajak laris dan ingat, sup Jolo ni tengah viral. WhatsApp cepat jadi ejen. Kita tengah modal murah, RM300 saja. Nanti kat Fiza. Ingat produk Dihab, ingat produk terlajak laris. Okey. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Datuk Sri Ali Shukri. Kita nak dengarkan persembahan daripada kumpulan Kristen seterusnya. Saya pula berdebar. berdebar. Perangkap sinoda manis di bibir, bijak bermain silang kata. Auta di sana, helah di sini, bagai ular membelit mangsanya. Secukup rasa, sepenuh rasa, risa cintaku padamu, seperti awan, sebiru laut. Setiaku untukmu. Bosan dengan cinta, bosan dengan rindu, bosan dengan janji, bosan dengan kata, beri rasa hati, jemu dengan cinta, benci dengan janji, pergi dari hati. Perangkap sinoda manis di bibir, bijak bermain silang kata. Auta di sana, helah di sini, bagai ular membelit mangsanya. Secukup rasa, sepenuh rasa, berisa cintaku kepadamu, seperti awan, sebiru laut. Setiaku untukmu. Secukup rasa, sepenuh rasa, berisa cintaku kepadamu, seperti awan, sebiru laut. Setiaku untukmu. Wow. Bosan dengan cinta, bosan dengan rindu, bosan dengan janji, bosan dengan kata, beri rasa hati, jemu dengan cinta, benci dengan janji, pergi dari hati. Bosan dengan cinta, bosan dengan rindu, bosan dengan janji, bosan dengan kata. Wow. Wow. Yeah. Banyak betul benda yang dia bosan dengan. Baik, ini dia Ewal dan juga Rodi daripada Crystal, Kecik dan juga Acap. Ya, betul.
Tiada di sini. Okey, baik. Awak bosan dengan rindu, bosan dengan cinta, bosan dengan janji, banyak betul yang anda bosan. Jadi terus kongsikan mengenai lagu terbaru ini, Bosan. Okey, lagu ini diciptakan oleh daripada penyanyi Azhara Band iaitu Ijai. Lagu dan lirik dicipta oleh beliau. Dan lagu ini berkisahkan bukan sahaja berkenaan dengan cinta terhadap perempuan ataupun lelaki. Tapi benda ni sangat universal, dia boleh relate dengan semua keadaan, dengan semua orang. Okey, saya suka line tadi, cukup rasa, sepenuh rasa. Betul. Ya, okey. Baik, mungkin Rodi ada mic ya? Ada. Okey, baik. Rodi boleh kongsikan sebab Ewal baru, ini lagu pertama Ewal bersama dengan Crystal sebagai orang kata bandmate barulah. Bagaimana pengalaman bekerja dengan Ewal? Okey, sebenarnya kita kenal Ewal ni dah lama. 3 tahun lepas kita ada buat jam dengan rakan-rakan artis. So kita ada buat dengan Ewal juga di YouTube channel. So kita nampak Ewal tu ada berwibawa. Dan suara dia sangat versatile dan dia kenalah dengan muzik Crystal. Dan masa dulu pun, masa dia Darjah 6, dia bawa lagu kita orang Seragam Hitam. Wow, Darjah 6 Darjah 6. Okey. Senang orang kata nak bekerjasama. Okey, baik, bagi Ewal sendiri sekarang dah lengkap lah. Crystal ada 4 ahli kan. Cabaran Ewal sebagai vokalis dan ahli baru Crystal, adakah orang bila Ewal masuk tu Ewal rasa adakah aku akan diterima oleh peminat-peminat Crystal ni? Pada saya benda tu lumrah. Memang benda tu sudah dijangka daripada awal lagi. Cuma apa yang saya buat, macam saya seorang penggiat seni, saya penghibur. Jadi kerja saya adalah menghasilkan karya-karya yang bagus dan menyanyi dengan bagus, menjaga kualiti saya untuk bertahan lagi 40 tahun akan datang. Okey, wow. Okey, itu semangat yang kami mahukan daripada anda, daripada Crystal. Dan mungkin Rodi boleh kongsikan bagi mereka yang belum lagi mendengar lagu Bosan yang kini sudah dimuat naik di YouTube saya kira. Dan juga bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan band Crystal. Okey, untuk dengar dan tengok video klip lagu Bosan ni, boleh ke YouTube channel MVM. Dan kalau nak tahu perkembangan tentang Crystal, boleh saja ke Instagram Crystal Band. Okey, baik. Terima kasih Rodi dan juga Ewal. Apapun selamat maju jaya. Dan seperti yang Ewal katakan, lagi 40 tahun anda bertarung dalam dunia seni ini. Baik, anda di rumah, kita berehat sebentar. Kembali selepas ini bersama dengan Fiza. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran 7 Januari 2021 esok, Sugi. Ya, WH akan kembali dengan topik hikayat perkahwinan iaitu campur tangan keluarga. Ya, betul, perkahwinan itu adalah pergabungan dua keluarga, tapi kadang-kadang keluarga itu tidak perlu campur tangan sangat kot. Sikit boleh kot. Saya pun tak tahu pula kan. Esok sebenarnya kita nak tahu jawapannya sama ada boleh ataupun tidak sebenarnya campur tangan keluarga ini. InsyaAllah kita sampai di sini saja. Pastikan di mana anda berada, terus jaga kesihatan diri anda dan juga insan-insan di sekeliling anda. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata watanya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.